Oke, selamat tengah hari dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan masuk dalam bab yang sama lagi, yaitu berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia tetapi dengan subtopik yang berbeza. Di mana minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia, yaitu terdapat dua sumber, sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Dan juga untuk hari ini kamu akan belajar dua perkara ataupun dua benda berkaitan dengan taburan sumber dan juga kepentingan sumber yang merujuk kepada di mana lokasi-lokasi sumber yang boleh diperbaharui, di mana sumber lokasi yang tidak boleh diperbaharui, dan juga apa kepentingan sumber-sumber tersebut kepada pembangunan ekonomi negara. Taburan sumber boleh diperbaharui dan sumber tidak boleh diperbaharui di Malaysia. Kita pergi yang pertama, sumber yang boleh diperbaharui adalah air. Jumlah hujan kira-kira 2,600 mm setahun menjadikan Malaysia amat berpotensi membangunkan kuasa hidroelektrik. Empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Air sungai yang dilempang apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Maksudnya di sini, empangan ini dia dibina di kawasan tanah tinggi ataupun dibina di kawasan hutan. Jadi empangan ini dibina dengan adanya turbin yang dikenali sebagai turbin. Jadi apabila air hujan sampai ke empangan ini, dia akan diproses oleh turbin tersebut menjadi ataupun dia akan dijana menjadi tenaga hidroelektrik ataupun tenaga elektrik. Okey, dan terdapat banyak sudah empangan yang dibina di Malaysia untuk menjadikan air ini dijana menjadi tenaga elektrik. Contohnya kalau di Semenanjung Malaysia dia ada empangan Bersia di negeri Perak, empangan Kenyir di Terengganu. Kalau di Sabah pula, dia ada empangan Tenom Pangi. Ini di Tenom dan juga empangan Bakun di Sarawak. Sumber semula jadi yang boleh diperbaharui yang kedua pula adalah hutan. Kita Malaysia kaya dengan pelbagai jenis hutan. Kita tengok yang pertama, hutan yang pertama adalah hutan hujan tropika. Dan jenis tanah yang terdapat di hutan hujan tropika adalah tani aluvium dan juga tani laterit. Lokasi dia adalah berada di bahagian tengah semenanjung Malaysia, iaitu kalau di bahagian tengah maksudnya dia merujuk kepada negeri Pahang dan juga bahagian pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Dan sumber hutan yang terdapat di hutan hujan tropika adalah sumber hutan ataupun kayu cengal, meranti, merbau, mersawah, jelutung, keruing, nyatuh, buluh, rotan, orkid, paku pakis dan tumbuhan herba. Manakala haiwan yang terdapat di kawasan hutan hujan tropika adalah harimau, gajah, tapir, landak kancil dan juga monyet. Hutan hujan tropika ni dia terdapat di Malaysia. Hutan yang kedua adalah hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar, jenis tani dia adalah tani gambut dan juga tani aluvium. Lokasi dia adalah di sekitar Tasik Chini, Tasik Bera, Rompin dan Pekan Pahang, Sabak Bernam dan Tanjung Karang di Selangor, dataran hilir Perak, sekitar Sungai Lupar dan Sungai Rajang di Sarawak. Dan sumber hutan yang boleh diperoleh daripada hutan paya air tawar ini adalah pokok mengkuang, nipah, palma, keladi air, putat, palas, keriang, meranti jaya dan semanyur. Manakala haiwan ataupun binatang yang terdapat di hutan paya air tawar seperti ikan air tawar, ada katak, ada ular, ada biawak, ada buaya, ada burung dan juga ada kera. Hutan yang ketiga yang terdapat di Malaysia adalah hutan paya air masin, di mana jenis tani dia adalah tani gambut dan juga tani aluvium. Okey,
sama dengan hutan paya air tawar, cuma beza dia, nanti kamu akan tengok sumber hutan antara kedua-dua hutan ini adalah berbeza. Okey. Lokasi hutan paya air masin terdapat di Laut Matang, di Perak, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Samarahan, Sadong, Sarawak dan juga Delta Labuk Sugut di Sabah. Dan sumber hutan yang terdapat di hutan paya air masin adalah pokok bakau. Okey, di mana pokok bakau ini adalah salah satu sumber yang penting kepada ekonomi negara kita. Ada pokok api-api, pokok perepat dan tumu. Dan haiwan adalah ikan, siput, ketam, udang, ular, burung, memerang, keluang dan juga kera. Okey, seterusnya hutan yang ada di Malaysia lagi adalah hutan pantai. Hutan pantai ini dia merujuk kepada hutan yang berada berhampiran dengan pantai. Dan jenis tani dia adalah tani berpasir. Okey. Contohnya di kawasan pantai Tanjung Ruh, Langkawi Kedah, Pulau Sipadan Sabah, Pulau Layang-Layang, Pulau Talang di Sarawak dan juga Pantai Penarik di Terengganu. Dan kalau kamu tengok kebanyakan lokasi hutan pantai ini adalah berhampiran dengan pinggir pantai. Dan sumber hutan yang terdapat di hutan pantai seperti pokok ruh, tapak kuda, bengkuang laut, bebaru, pokok kelapa dan rumput pantai. Dan antara haiwan dia adalah burung, tupai, ular, ketam, siput dan serangga. Dan hutan yang terdapat di Malaysia juga adalah hutan gunung. Dan hutan gunung ini adalah berada di kawasan tanah tinggi. Dan jenis tani dia adalah tani laterit. Dan lokasinya semua di kawasan pergunungan. Contohnya Gunung Kinabalu di Sabah, Pergunungan Iran di Sarawak, Gunung Jerai di Kedah, Gunung Tahan di Pahang. Dan sumber hutan yang terdapat di kawasan hutan gunung, Rafflesia, periuk kerah, pokok renek, paku pakis, lumut dan kulam pair. Dan haiwan ataupun binatang adalah seperti siamang, ular, burung, serangga, musang dan harimau dahan. Dan kalau kamu tengok, kedua-dua hutan ini dia berbeza dengan hutan-hutan yang sebelum ini. Dari segi dia punya sumber hutan dan juga haiwan adalah berbeza. Jadi ada 5 jenis hutan yang terdapat di Malaysia, iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan pantai dan juga hutan gunung. Okey, jadi 2 sudah sumber yang kamu sudah belajar yang boleh diperbaharui, contohnya adalah air dan juga hutan. Kita pergi yang seterusnya. Okey, ini adalah taburan sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui di Malaysia. Okey, dari yang merujuk kepada sumber mineral. Okey, apa itu sumber mineral? Di sini sudah dia bagi petunjuk: petroleum, gas asli, emas, arang batu. Okey, dan warna biru ini merujuk kepada bandar-bandar yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi kamu boleh tengok di sini taburan dia. Kalau di Sabah dan juga Sarawak, petroleum. Dan petroleum dia memang berada di kawasan yang berhampiran luar pesisir pantai. Okey, gas asli dia banyak di luar Terengganu. Okey, Terengganu di luar Sarawak dan juga di luar pesisir pantai Sabah. Okey, yang di tengah-tengah ini, yang bulat-bulat ini adalah emas. Dan kalau kamu tengok di semenanjung Malaysia, dia banyak sumber emas. Arang batu yang segi 4. Arang batu dia banyak di Sabah dan juga Sarawak. Ini hitam-hitam. Okey. Kita pergi slide seterusnya. Okey. Contoh lokasi dan kegunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Tadi sumber yang boleh diperbaharui sudah kamu belajar. Ada 2, air dan juga hutan.